أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره. قال مؤلف رحمه الله تعالى سأدوري وهو اسم وهو الاسم الأعظم عند الأكثر ولم يسمى به غيره walau ta'annutan wa huwa itu lapas Allah Ta'ala bismillah tadi huraikan adalah satu nama yang maha agung, dipanggil ismun a'zam indal aksar, di sisi kebanyakan ulama, mengikut majoriti ulama. Selain dia tidak bisa dinamakan, ya, walam yusamma bihi ghairuh, dan tidak dinamakan yang lain, mana tidak boleh digunakan nama Allah tu pada yang lain. Pernah cerita seorang tu dinamakan anak dia Allah, Masya Allah, turun api di langit, tangkat tu hilang tu. Tak boleh nama tu, kecuali kalau diisnad, kalau disandarkan dengan abdu, mana hamba, Abdullah mana hamba Allah Ta'ala, tu tak apa. Sebab nama Allah tu tak dibenarkan. Dia kata walam yusamma, tidak dipernamakan bi dengannya, dengan nama Allah Ta'ala tu, ghairuhu, akan yang lainnya. Walau ta'annutan, walaupun sekadar penyataan arti daripada nama ataupun tana'ud mana'at dia. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim dia panggil sifatani, tu dua sifat. Bunyatan dibinakan lil mubalaghah min rahimah, diambil kalimah rahimah, iaitu sirah mubalaghah, mana yang lampau pengasih dan lampau penyayang. Ar-Rahman yang mana apa? Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat yang kasar-kasar. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqiha, yang memberikan nikmat yang daqaik, nikmat yang besar-besar, yang mahal-mahal, mana yang lebih berharga. Itu khas untuk orang beriman di akhirat. Betul, Ar-Rahman dia khas pada lafaz dan umum pada makna. Lafaz khas, tidak boleh dinamakan seorang dengan Ar-Rahman, tak boleh. Lafaz tak ada, khas. Adapun makna dia umum. Makna dia Al-Mun'im bijalailin ni'am, Tuhan memberikan nikmat pada siapa je di dunia ni. Ya, sebab apa Tuhan berikan umum? Sama ada orang mukmin dapat, orang kafir pun dapat, orang taat dapat, ahli maksiat pun dapat. Kadang dia dapat banyak lagi. Sebab apa tu? Sebab annad dunya la qimata laha, dunia tu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu kita jangan kagum apa yang dimiliki orang-orang kafir, walaupun 10 kali dunia, benda tu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma sakal kafira jur'ata ma'in." Kalau adalah harga dunia dia pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalau ada harga dia di sisi Allah Ta'ala sebelah sayap nyamuk je, kalau ada, ma sakal kafira jur'ata ma'in, Allah Ta'ala takkan berikan orang kafir seteguk air pun. Sebab apa? Li'anna al-kafiru aduwullah, bahawa dia kafir tu ada musuh Allah Ta'ala. Jadi dia dapat tu benar benda yang tidak bernilai di sisi Allah, jangan sisi kita. Kalau pandang sisi kita, pandangan nafsu habis kan. Ya, benda sedikit pun sejemput dia nampak banyak. Sebab dalam Quran tak disebut dunia tu besar, hebat, tak ada. Dalam hadis-hadis sahih tak ada. Mula disebut samanan qalila, mata'un qalil, benda yang sedikit. Bila Quran sebut benda sedikit, kita pandang sedikit, mana tepat pandangan kita. Kalau Quran sebut dunia sikit, kita nampak besar, bermakna pandangan kita sudah keliru. Ya.
berkata kabbir ma kabbarallah, saghir ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah, baru hidup dia selamat. Kalau Tuhan kecil dia pandang besar, Tuhan besarkan benda tu dia pandang kecil lah, itu benda dia sesat jalan dia. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim iaitulah lafaz dia adalah umum. Mana kita boleh nama Ar-Rahim, Rahim saja, tak boleh nama Abdu pun tak apa. Tapi makna dia khusus. Mana Tuhan memberi nikmat yang hebat-hebat dan di akhirat khas untuk orang beriman sahaja. Ada pun orang kafir dia tak dapat. Itu dibedakan datang mubalaghah. Ambil kalimah rahimah. Kemudian Ar-Rahmanu ablagh minar rahim. Dan lafaz Ar-Rahman tu lebih mubalaghah. Mana lebih daripada makna Ar-Rahim. Sebab tu Rahim dia khusus untuk orang beriman dia. Ada pemberian Rahman tu umum. Orang Islam, orang kafir, orang taat, semua tuan lambat. Sebab apa dia kata dia lebih mubalaghah? Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Kerana bahawasanya ziyadah bina, mana bunyatul kalimah tu bahasa Arab, kalau ditambah dia lain makna. Ditambah lagi makna lagi dalam. Tadullu ala ziyadatil makna, menunjuk akan ziyadah, mana menambahkan akan makna dia. Walikaulihim, kena keberkataan mereka itu Arab, ya Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Manakala Rahman itu dibagi dunia wal akhirah, dua-dua dia, atau mana umum. Adapun Rahim itu akhirat saja. Habis. Kemudian alhamdulillahillazi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Hamdu tu kalimah kalau bahasa Arab dia kalimah mufrad, maka dia terjemah makna jamak. Segala puji. Sebab apa? Sebab alif lam pada hamdu dipanggil alif lam jinsi. Ya, alif lam jinsi. Mana alhamdu bermakna jinsul hamdi, segala jenis puji. Puji Allah pada Allah, puji Allah pada makhluk, puji makhluk pada Allah, puji makhluk sama makhluk, semua itu kembali pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Alhamdu mana ay jinsul hamdi, lillah ay mukhtassun lillah, dia tertentu bagi Allah Ta'ala saja. Allazi hadana, yang telah menunjuk akan kami dan membimbing akan kami. Itu maknanya apa? Lapas tu ada lapas yang besar itu, menunjukkan sangat hebat. Pujian kita kepada Allah Subhanahu, sebab rojok semua tu kepada Allah Ta'ala, kembali balik kepada Allah Ta'ala, sebab semuanya asal daripada dia. Dia yang memberi, dia yang mengurniakan segala-galanya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana hadana, telah memberi kami, hadana aidallana, yang telah menunjukkan kepada kita. Lihaza mana yang taklif karangan. Itu pujian bagi Tuan Pengarang kepada Allah SWT yang telah memberi hidayat kepada dia untuk menulis akan karangan dalam kitab. Wa ma kunna linahtadiyah, dan tidak adalah kami linahtadiyah, mempodohi akan hidayat, laula an hadanallah, kalau Tuhan tak beri petunjuk. Mana petunjuk yang ada pada kita ni sehingga dapat, dia ada dua petunjuk. Satu dipanggil hidayatul tariq, ya. Satu lagi dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayatul tariq mana Tuhan tunjuk jalan, yang ni benar, yang ni sebaliknya, yang ni jalan lurus, yang ni jalan sebaliknya. Itu dipanggil hidayatul tariq. Adapun hidayah sampai kita dapat beramal, itu dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayah yang menyampaikan insan dapat beramal dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya, maka hidayatul tariq itu Tuhan beri pada Rasul, ya, pada sahabat dan pada para ulama, memberi jalan, tunjuk jalan sebenar. Adapun hidayatul muwassilah, memasukkan iman dalam kalbi, itu tidak ada melainkan milik Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi, dia anak Rasul ni tak dapat. Kalau Tuhan tak bagi, dia anak Nabi pun dia tak dapat. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak boleh memberi petunjuk orang yang engkau kasihi. Walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya Ta'ala memberi petunjuk pada orang yang ia kehendaki. Sebab itu kita ingat Tuhan tunjukkan kebesaran, keagungan dia dalam memberi hidayah milik dia. Memasukkan iman dalam kalbi seorang itu milik, tak ada siapa boleh campur. Ya, maka jadilah apa yang berlaku. Nabi Lut alaihi salam, isterinya tidak beriman. Kita tengok Nabi Nuh alaihi salam, anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam,
pak saudara dia, datuk dia, ataupun dia panggil apa dia. Ada kata pak saudara tu mana abi dengan mana pak dia, maknanya tidak beriman terdekat. Dan begitulah kepada junjungan besar kita Rasulullah SAW yang sangat hebat, ada di kalangan keliling dia tu saudara mara yang tidak beriman. Itu menandakan bahawasanya bila kita mendapat hidayatul muwassilah, maka banyak bersyukur kita dengan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri petunjuk, tak siapa boleh mana tarik. Kalau dia tarik, tak ada siapa boleh beri. Dan itu besarnya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada ternilai harga. Innahu mantri laula an hadana Allah, kalau Tuhan tak beri tunjuk, seorang tu tak akan dapat ilaihi. Kemudian walhamdu huwal wasful jamil. Hamdu tu kalimah alhamdu tu dia panggil satu daripada apa? Sifat yang menunjuk kepada jamil, sempurna. Habis. Kemudian wassalatu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Wassalatu wassalam. Wassalam bermakna salah, wa hiya minallahi ar-rahmah al-maqrunatu bit-ta'zim. Itu makna selawat. Selawat dia ada 3 bentuk. Kalau selawat tu minallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa makna dia? Kalau min jihatillah, dia kata sini daripada pihak Allah Taala, ya, itu dia panggil rahmatun maqruna bit-ta'zim. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Mana Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, ya. Maza yaf'alullah al-an, apa Tuhan buat sekarang di antara perbuatan sekarang apa? Yusalluna ala Nabi, ya. Dia tak kata sallau. Kalau sallau telah selawat, yusallu maknanya apa? Sentiasa. Allah SWT sentiasa tidak putus berselawat kepada Nabi SAW. Maka kenapa kita kena putus selawat kepada Nabi, ya? Tu jangan putus rangkaian qalbi kita dengan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala sendiri selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat. Cuma beza selawat asing-asing. Dia ada 3 peringkat. Kalau selawat daripada Ta'ala dia panggil apa? Rahmat yang disertakan makrunah bit ta'zim, dengan membesarkan kepada Rasul. Itu maksudnya. Bukan mana Allah Ta'ala selawat macam kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan, ya. Kalau selawat daripada malaikat itu mana apa? Istighfar. Malaikat berselawat kepada orang yang mencari ilmu dan contohnya itu, ya. Hatta hitana fil bahr, sehingga hitan ikan di laut berselawat. Apa makna selawat dia? Istighfar. Mana orang yang mencari ilmu Ta'ala ni, malaikat minta ampun dengan dia. Besar tu. Seorang malaikat pun minta ampun cukup, dan apatah lagi malaikat begitu ramai, ya. Sebab redaan bima yasna, sebab dia reda sangat apa yang dicari oleh insan menimba ilmu Allah SWT. Dan kalau selawat daripada kita, mana doa, kita berdoa, ya. Tapi kembali manfaat kepada kita. Jangan kita kata saya berdoa sebab tu makam Nabi lagi naik tu kau hajau ni. Ya, dengan sebab kita doa selawat, makam Nabi lagi naik, apa kita dan ya. Kita sebenarnya mengambil manfaat daripada selawat pada Nabi SAW. Kita berselawat pada Nabi, kita dapat manfaat. Man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi SAW sekali je, maka Allah Ta'ala bagi dia 10 selawat. Mana 10 rahmat al-maqruna bit-ta'zim dia dapat. Dan satu rahmat tu harga dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Sekali tuan-tuan selawat, 10 rahmat Allah Ta'ala beri. Harga selawat tu satu je rahmat tu lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Ya, sebab balasan daripada Malikul Muluk, raja segala raja, bukan balas sikit-sikit. Sebab tu tak tertanggung keluasan dunia untuk menampung balasan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu sentiasa kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan gunakan salatul ishkin, salawat kerinduan. Lapas selawat tuan-tuan baca lah pendek panjang pun tak apa. Sebab selawat dia ada 2 makna. Ada selawat segi adat, ya. Macam tadi kan, man salla alaihi marrah, bermakna siapa selawat sekali. Kalau selawat 10 kali, tuan selawat 100. Mana nak adat? Bila nak adat mana bilangan, kita guna selawat pendek. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, pendek. Ya, kalau nisbah kaifan, ada selawat kaif, ya, selawat azimiyah misalnya. Sekali selawat tu 3 kali selawat terangkat azab kubur, masya-Allah. Ya, kalau kita pergi kat kubur selawat sultan banyak yang panjang-panjang tu, dia ada kelebihan khusus. Itu dari segi nilaian. Jadi kalau nak ambil nilaian tinggi, ada selawat khas yang panjang. Kalau nak ambil adat yang pendek, kita ambil angka pendek. Sebab ada kelebihan. Dua-dua tu ada kelebihan masing-masing.
Yang penting kita selawat, sama ada besar, panjang atau pendek, yang penting qalbi kita. Salat bil qalbi, dengan hati kita. Tawajuhkan qalbi kita kepada qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lataif kita dengan lataif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takhayyulan nuran, ya, bayangkan nur. Itu banyak cerita lagi dalam tarekat, dia banyak ajaran stil tadi. Kita dapat madat cepat kalau kita kontak dengan cara rohani, ya. Kerinduan yang kuat dengan Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan selawat kepada Rasulullah SAW, tuan-tuan rasa rindu kuat, itu tanda tuan-tuan nak terbuka. Tuan-tuan nak terbuka dengan Rasulullah SAW. Ya, tunggulah, tidak apa malam dia mimpi. Dan kalau selawat kita tu rindu sangat, kita selawat, insyaAllah dia cepat terbuka. Dan siapa terbuka pada waktu mimpi, dia akan terbuka secara jaga. Ya, dalam hadis sahih Nabi sebut, mar'ani fil manam fasayarani yaqazatan, hadis sahih. Dan siapa melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku secara jaga. Ijtima' suri, itu istilah sufi. Wassalamu, dan salam, selawat dan salam tu. Apa makna salam? At-taslimu min kulli afatin wa naqsin. Mana sejahtera, maksudnya selamat sejahtera daripada setiap afat dan kekurangan. Itu maksud besar kita berselawat kepada baginda sallallahu dan salam. Ya, yang afdal kita iktiran. Ya, kalau kita tafrid satu selawat saja kurang. Kalau selawat dengan salam tu lebih elok. Ya, atau mana? Ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah, atas penghulu kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, guna lafaz Sayyidina ni. Adapun hadis mengatakan la tusayyiduni fi salah, jangan kamu bawa lafaz Sayyidina dan sembahyang, tu hadis dhaif. Itu bukan hadis sahih. Ya, wahabi pakai dia pakai dhaif ke. Ya, pakai berbual lafaz Sayyidina. Ya, sebab apa? Ta'adduban, kena kita beradab dengan Rasulullah SAW. Kalau anak kita panggil nama kita macam, ya, anak kita nak pergi sekolah, dia kata, oh dolah mak aku RM1, kata macam. Kita kata kurang ajar anak ni, dia panggil aku nama, pandai kita bawa. Ya. Balik rumah pula anak dia kata, oh 5 dah masak, kata. Ya, dia panggil mak dia 5, dah masak 5, ada apa lauk hari ni, kata kurang ajar. Pandai kita kata kurang hajar. Anak panggil nama, ni Rasulullah SAW, afdalul makhlukat, makhluk paling afdal, kita nak panggil nama je kan, tu tak ada adab lagi. Ya, sebab kita berbual apa Sayyidina. Sayyidina tu makna penghulu. Ya, penghulu. Penghulu Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Atau pakam tinggi Rasulullah SAW. Berbual apa Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu beradab kita dengan Rasulullah SAW. Di jalan adab ni tuan-tuan, kadang-kadang pada zahir mukhalif li syar'i, tapi oleh adab dia lepas ni. Contoh satu ketika Rasulullah SAW pergi menyelesaikan satu permasalahan di satu qaryah bersama beberapa sahabat. Jadi Rasulullah lambat balik, dia ingat Rasulullah dah sembahyang asar kat sana, jadi dia pun tolak Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar naik depan, masuk rakaat sama lebih kurang antara setengah sembahyang, Rasulullah sampai. Bila Rasulullah sampai, terus Sayyidina Abu Bakar undur belakang. Rasulullah kata, ya Abu Bakar, jangan undur, teruskan, itu arahan. Rasulullah kata, jangan undur ya Abu Bakar, duduk sebagai imam. Sayyidina Abu Bakar tetap undur. Melawan tak tu? Lawan tak tu? Zahirnya lawan, tapi ta'adduban, kena beradab. Itu tak apa kena. Lepas salat Nabi mengatakan, kenapa engkau undur ya Abu Bakar? Tidak sahagianya Rasul di belakang, saya di hadapan. Masya Allah, atau adab tadi. Tak sahagianya Rasul di belakang, saya di depan. Tak sahagia. Itu adab. Ya. Zahir nampak macam lawan. Ya. Rasulullah kata jangan turun, jangan undur, tetap Sayyidina Abu Bakar undur. Itu dipanggil sulukil adab. Ya, berjalan adab. Kita kalau jadi imam, kita tunggu dia macam tu. Ya. Ada orang tu kurang ajar, ada satu cerita di universiti mana tadi, dia panggil Habib Jufri. Ya. Kan ahli baik dan ulama besar tu. Oh, dia menonong di depan imam, dia tak berlalu pun kawan, itu tak ada adab. Sedangkan dia ulama lagi, betul ahli baik lagi dan ya. Itu kena jagalah. Tapi jenis tak beradab ni kan. Itulah, adab ni tinggi kan. Habis suatu ketika dia di Kelantan, dia beritahu kita tempat dia tadi, seorang ulama besar kan? Seorang ulama besar, dia mengaji, dia belajar 40 tahun, dia alim 7 mazhab, wali tadi.
Jadi dia pesan, dia akhir umur dia kata pada seorang anak murid dia, jangan duduk di tempat aku ni selama beberapa masa, berapa bulan, jangan duduk. Dia nak test anak murid dia kan. Anak murid tengok tok guru tak ada, duduk kan, baca kitab sangkut terus jam, habis padam ilmu dia kan. Padam tu, tengok kitab tak ada baca. Hanya main adab. Tok guru tak ni suruh nak test kita, jangan baca dulu kan. Tengok tok guru tak ada, kita duduk kan. Dia kata jangan duduk sekian-sekian masa. Ya. Orang tu rasa dia boleh pun duduk, jam tu kan, pum katuk boleh baca kitab. Hanya main itu adab. Ya, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Sayyidina Muhammadin Rasulillahi likafatis saqalain. Dari Rasul Allah Ta'ala ni, Rasulullah SAW ila likafah. Allah Ta'ala utuskan kepada melengkapi bagi saqalain. Apa saqalain? Dua yang memberatkan bumi. Apa dia? Al-jin wal-ins, yang menanggung taklif syar'i, yang menanggung hukum syarak ialah jin dan manusia. Masuk-masuk lain tak ada tanggung hukum taklif. Cuma kita dengan jin beza dia lahir terus mukallaf. Jin ni kalau dia keluar perut ibu dia terus mukallaf. Dia boleh jalan terus macam nak lembu. Berkacau lah, marah dia tengok. Dia bangun dari jalan tu. Kita tunggu akil balik, dia tak ada. Dia keluar perut ibu terus mukallaf tu. Ijma'an secara ijma'. Ya, wa kadzal malaikatu ala ma qalahu jami'ul muhaqqiqun. Jadi maknanya kita selawat kepada baginda sallallahu tu segenap, ya, dia menjadi rasul bagi segenap jin dan manusia menurut ijma' ulama dan menurut segulungan daripada muhaqqiqun. Ya, baginda juga diutus sebagai rasul segenap malaikat. Ya, rasul itu dua, tasyri'an dengan tashrifan. Nisbah kita yang melanggar syariat dia panggil tasyri'. Rasul sebagai membawa hukum syariat, hukum syarak. Adapun pada pokok, kayu, kayan, haiwan lain itu tasyrif. Kelahiran Rasul di duduk zaman Rasulullah SAW ialah satu kemuliaan juga. Ya, duduk zaman Rasulullah SAW satu kemuliaan besar, masya-Allah. Kemudian lapas Muhammadun alamun mangkulun min ismi al-maf'ul al-mudha'af mawdu'un liman kasurat khisaluhu al-hamidah. Kemudian dibahas sikit lapas Muhammad, mim ha mim dal tu Muhammadun. Ya. Kalau kita lapas la ilaha illallah ada berapa huruf entah? La ilaha illallah berapa huruf? 12. Muhammadur Rasulullah berapa huruf? 12. Campur 24. Hari semalam 24 jam. Kita sebut tu mengkifaratkan dosa itu besar ya. Kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, terhapus dosa kecil dia 24 jam, besar tu. Kau tambah lagi fi kulli lamhatin wa nafasin, lagi besar. Tiap-tiap lamhah kelipan mata kita, wa nafas turun kita, sebanyak mana tu sebanyak itulah kelebihan dia. Ya. Dan isyarat supaya kita jangan putus tiap-tiap nafas dengan dia. Dan lepas Muhammadun, ya, diambil daripada apa? Alamun, mana nama isim alam. Isim mamqul min ismin maf'ul, diambil daripada isim maf'ul. Ya, Muhammadun. Dipenamakan bagi orang yang kebanyakan ahli awal dia bagus. Maknanya maudhu' dihantarkan liman kasurat hisaluhu hamidah. Yang keadaan dia semua terpuji. Itu nama besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summiya bihi nabiyyan sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallahi lijaddih. Summiya dipernamakkan Nabi besar kita Muhammad bihi ay bi Muhammad, nama tu nabiyana, nabi kita tadi sallallahu alaihi wasallam, bi ilhamin minallahi lijaddihi, atau ilhamkan kepada datuk kakek mana datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilhamkan nama tu kan. Pada hati mudah ada lagi tak dulu lagi lah, semua di atas nama Ahmad, di bawah nama Muhammad. Kemudian war rasul, rasul tu apa dia? Rasul minal bashar. Ya, rasul adalah daripada manusia. Atau tak jadi rasul daripada makhluk jin tak? Ya, daripada manusia. Tak jadi daripada malaikat. Ada juga orang kafir. Dia turun ayat dia kata nak kapur rasul manusia. Lantik rasul daripada malaikat. Besok kalau lantik malaikat dia bunyi pula payah betul, makan tidak, minum tidak. Dia nak ikut kepala dia macam nak ikut tadi. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia lantik di kalangan bashar kita semua ni sesuai. Untuk kita apa?
mudah berkomunikasi dengan Rasul. Zakarun hurrun, laki-laki, tidak ada Rasul perempuan, ya, hur, dan dia merdeka, ya. Uhiya ilaihi, diwahyukan padanya bisyar'in, dengan hukum syarak, wa umira bitablighi, dan diarah Rasul tadi dengan menyampaikan, ya. Wa illam yakun lahu kitabun, dan jika tidak adalah bagi dia kitab, wala nusakhun, ya, ka Yusha, seperti Nabi Yusha alaihissalam. Fa illam yu'mar bitabligh, maka jikalau tidak diarah oleh Ta'ala yang diberi wahyu tadi bitabligh, maka dia panggil panabiyun, itu adalah nabi. War rasulu afdal minan nabi ijma'an, ada rasul lebih afdal daripada nabi ijma'an, secara ijma' ulama. Itu di antara apa kelebihan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan, makhluk yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur banyak sebab kita dijadikan, ditaksis oleh Ta'ala menjadi umat Rasulullah SAW. Akhir di dunia keluarnya, tapi awal masuk ke dalam syurga apabila ia mati ma'al iman. Allahumma ja'alna minhum. Habis itu kemudian wasakhal khabar inna adadal anbiya'i alaihi wassalam, wasakha, dan telah sahih dalam khabar, dalam hadis, inna adadal anbiya, semuanya bilangan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mi'atu alfin wa arba'un wa ishruna alfan, 124,000. Wa inna adadar rusul, kalau rasul seorang, kalau rusul itu jamak rusul. Wa inna adadar rusul, dan semuanya bilangan para rasul, ila salasumi'atin wa khamsata asyar, iaitulah 315 orang, satu kaul. Habis. Wa alihi wa ala alihi, dan juga selawat tadi, ai uqar, ya, maknanya aqaribihi al-mu'minun minan bani Hashim wal Muttalib, dan atas mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dimaksud di sini apa? Iaitulah daripada bani Hashim dan bani Muttalib, itu al. Jadi kita boleh selawat atas jalan tabak, dia panggil. Selawat selain daripada Nabi ala sabilit tabak. Apa nak tabak? Mengikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian baru bubuh wa alihi wa sahbihi. Ada pun kata nak ikut Allahumma salli ala ali, tak sebut Nabi tu tak boleh. Ya, kita nak selawat terus kepada sahabat, terus kepada ahli bait tanpa menyebut Rasulullah tak boleh. Dia kena sebut Rasulullah dulu, kemudian baru tabak. Ya, jadi selawat kepada al dan pada ashab sahabat dipanggil ala sabili tabak, di atas jalan mengikut, mana menyusuli selawat kepada Rasulullah, selawat kepada Rasulullah SAW baru ikut belakang. Kalau kita nak tafrid, nak diri saja, itu tak boleh, itu tak dibenarkan selawat gitu. Ya, selawat atas jalan tabak, mana jalan mengikut, itu mana alihi wa alihi washabihi wasallam. Habis. Kemudian waqilah, dan kata kil hum ila kullu mu'minin ay bi maqamid doa ila akhir wallahu a'lam. Tak ni payah sikit nak cairkan ni. Jadi kalau tuan-tuan nak ada sahabat kita nak photostat, boleh tu lah, kita photostat sikit-sikit dalam 100 muka surat ni, kan? Boleh kan, pada order pada kawan kita, insyaAllah. Assalamualaikum. Ya.